saya nak minta juga Haji sentuh sikit, adakah standard halal yang ada, standard halal pharmaceutical ini yang ada, adakah memenuhi kehendak vaksin ini? Juga vaksin memenuhi kehendak standard halal. Walaupun asasnya memang nak mohon saja halal untuk vaksin memang JAKIM takkan proses. Cuma adakah elemen-elemen dalam standard halal pharmaceutical ni boleh diambil untuk kita nak praktiskan dalam vaksin yang ada pada hari ini, pada pandangan Haji lah. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, saya nak tarik perhatian kita kepada apa yang berlaku di Indonesia. Apa Indonesia buat? Untuk menyediakan, dia dah tahu dah, ingat tak tadi masa awal saya katakan bahawa satu dunia perlu memberi respon kepada pandemik ni. Okay? Kita tengok macam mana Indonesia buat. Okay? Apa yang kerajaan Indonesia buat adalah dia pergi ke China. Okay? Dia pergi ke China. Okay? Maknanya dia punya pakar-pakar, dari segi ilmuwan dia, maknanya dari segi semualah pergi ke sana, dan untuk memastikan satu perkara dia nak memastikan bahawa pembuatan vaksin itu menepati keperluan umat Islam. Itu sebab tagline yang digunakan oleh Indonesia adalah, ingat tak masa Presiden Jokowi dapat suntikan tu, apa dia punya kempen adalah aman dan halal. Maknanya daripada awal-awal lagi dia dah tackle dah isu ni. Sedangkan kita kat sini kita tak ambil perkara ni. Itu yang jadi masalah kita. Tetapi janganlah kita berputus rasa susah hati pula kan. Jadi apa yang kita buat sebenarnya, vaksin yang sama tu, okey, yang dah dibuat seperti yang saya sebut tadi, telah dibawa masuk ke Malaysia, okey, melalui fill and finish. Ingat tak yang di mana kita bawa masuk ke sini dan diuruskan oleh Pharma Niaga lah, sebagai sebab dia ada dia punya dia punya facility, okey, untuk mengisi dan membotolkan vaksin ni. Jadi maknanya kalau kata ini yang kita kata kolaborasi antara bangsa ni penting. Jadi kalau kita sahabat-sahabat kita di Indonesia telah buat, di mana perkara itu telah dibuat di China, jadi bahan telah diperiksa. Okey, bahawa justru ada berani kata benda tu halal. Jadi pada saya ini dah menjadi satu asas yang baik untuk kita pergi ke hadapan. Okey. So jadi cara kita, tapi kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan kita, minta maaf cakap mereka tidak ada standard MS 2424 ni. Ya, betul. Standard MS 2424 2019 ni, okey, adalah satu-satunya standard yang ada di dunia ni. Betul. Okey, siapa yang develop? Saya tahu lah Ustaz Amri pun terlibat juga. Ya. Ustaz Amri pun terlibat juga kan. Maknanya dulu apabila kita mulakan sejarah nak membangunkan standard, maknanya daripada 2009 okey, maknanya panggilan daripada industri. Okey, panggilan daripada industri. Lepas tu kita kumpulkan semua pemegang taruh. Maknanya kita panggil JAKIM, kita panggil Kementerian Kesihatan, kita panggil Standard Malaysia, kita panggil para akademik, practitioner, industri, semua kita tu, dan kita pertama kali kita hasilkan 3 tahun kita bangunkan standard. Supaya buat pertama kali dalam dunia kita melahirkan standard itulah MS 2424 pada tahun 2012. Nak jadi cerita, okey, pada 2017, okey, kita kena review lah. Yalah. Okey, kita kena review standard tu. MS 2424 ni kita kena review.
Okey. Jadi pada ketika itu, jadi kita sebagai sebahagian daripada jawatan kuasa tu, jadi kita telah masukkan satu addendum untuk biologik, untuk vaksin. Tak tahulah mungkin Tuhan menggerakkan kita usaha-usaha ni. Jadi kita dah berjaya untuk masukkan the whole team bila kita melihat nak bangunkan standard ni kan, kepakaran yang ada di Malaysia ni, okay, kita sampai boleh buat kita punya standard tu boleh sampai membangunkan vaksin. Maknanya proses tu ada. Jadi maknanya pihak industri, maknanya kata sekarang ni pihak industri boleh menggunakan standard ni untuk menepati standard MS 2424 2019 ni. Supaya dengan sendirinya kita boleh certify lah, kita boleh berpersijilan. Itu masalah sama ada akan dilakukan oleh Malaysia tu terpulang. Tapi standard tu dah ada, okey. Jadi dari cara kita buat nak terangkan lebih lanjut lagi tentang standard ni adalah kita ni apabila kita ambil dari segi aspek gold standard. Macam mana kita membangunkan obat ataupun pharmaceutical satu dunia? Macam mana? Apa standard yang satu dunia pakai? Adalah kita panggil good manufacturing practice. Okey, maknanya amalan penghilangan yang baik, yang terbaik. Okey, satu dunia, semua syarikat pembuat ubat akan gunakan standard itu sebagai benchmark dia, sebagai dia punya gold standard. Maka apa yang kami buat atau kita buat Ustaz adalah kita nak bagi industri satu peluang, satu nilai tambah. Maknanya kita kena ikut gold standard tu dulu, lepas tu kita bagi lagi satu nilai tambah, maknanya melebihi daripada gold standard tu. So apa kita buat? Ini yang kita kata kena beritahu jugalah Ustaz kan. Maknanya kita selama ni kita diam je kan. Kali ni kita kena bagi tahu pada dunia lah. Okey, jasa-jasa semua orang ni semua khususnya ahli farmasi di mana apa yang kita buat, apa-apa pun kita punya cara adalah perkara tu mesti didaftarkan Ustaz. Maknanya kalau satu industri dia nak pergi kepada persijilan halal, dia mesti didaftarkan dahulu. So apabila dia didaftarkan dahulu, okey, maka oleh MPRA, okey, oleh MPRA, didaftarkan dulu, maka dia meliputi seperti mana saya kata tadi, good manufacturing practice dan ketiga-tiga perkara tu di orang kata kita dapat. Maknanya dari segi kualiti kita dapat, dari segi keselamatan kita dapat, dari segi keberkesanan kita dapat. Kan? Cuma beza dia sekarang ni adalah kita nak go to the next level. Dan perkara yang dibuat, aspek yang kita buat ni, yang kita panggilkan sebagai toyiban, sebagai bahagian toyiban tu. So mungkin nanti Ustaz Fawaz boleh expand lah di mana yang ni yang kita kata. Jadi kita bagi yang terbaik ni. Memang world class. Okey. Jadi maknanya kita dah selesaikan masalah toyiban. Okey. Lepas tu kita pula bagi kepada industri satu peluang untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi. Apa dia? Maknanya kita bagi satu tawaran sebagai satu nilai tambah, apa yang kita katakan sebagai halal. Jadi kita ada tadi toyiban, sekarang ini kita ada halalan. Okey, jadi kita ada halalan toyiban. Yang tu yang kita kata kita punya standard ni tinggi tinggi, sangat tinggi Maknanya kita bagi peluang. Lepas tu kita kena ingat juga bahawa apabila kita melakukan perkara ini kan, dengan sedar, kita dalam hal untuk mendapatkan persijilan halal ni yang untuk industri, kita tidak pernah memaksa orang.
Kita tidak mewajibkan. Maknanya industri itu sendiri menyatakan, yes, saya nak pergi ke level ini. Saya nak pergi ke level ini. Saya nak pergi lebih jauh daripada apa yang ada. Inilah kita punya kekuatan. Ini the next level lah. Ataupun mungkin kita boleh berpolemik tentang halal itu sendiri. Kadang-kadang saya pelik. Kenapa pula halal menjadi satu masalah? Kan kalau kita boleh terima, boleh kita guna terma-terma yang lain. Berapa banyak terma-terma Inggeris yang kita pakai? Berapa banyak terma-terma Cina yang kita pakai? Berapa banyak terma-terma Jepun kita guna yang kita pakai? Kaizen sebagai contoh. Kita pakai. Kenapa halal tak boleh pakai? Yep. Jadi halal tu adalah sesuatu perkara yang kita pun faham, adalah satu perkara yang baiklah. Maknanya bila kita kata halal tu satu benda yang baik, keseluruhannya dia baik. Itu halal. Dan halal ni adalah perkataan Arab aja. Maknanya halal permissible lah. Maknanya dibolehkan kan sebagainya. Saya rasa mungkin nanti Ustaz boleh kupas dari segi ayat Quran macam mana kan. Benda tu kan. So jadi daripada situ yang maknanya kita tengok industri-industri di Malaysia kita bagi peluang. Jadi maknanya apabila mereka telah dengan sukarela pergi kepada persijilan halal, maka dengan segi standard dia memang begitu tinggilah. Tinggilah. Saya ingat. Jadi maknanya kalau kata menjawab soalan tadi yang Ustaz kata dengan saya tadi kan. Jadi maknanya nak melepasi standard MS 2019 ni memang dah semua dah diambil kira. Maknanya proses pembuatan vaksin tu sendiri apa jenis pun memang dah masuk. Saya tak mula pergi detail dia nanti kan jadi susah dia orang nak ikut kan. Tetapi perkara tu semua dah lengkap. Termasuklah perkara tu dah lengkap. Semua dah masuk dah. Jadi industri cuma lakukan saja. Dan saya ingat saya dulu sila Ustaz. Dulu di awal dululah saya ingat kita bila kita nak start tentang halal pharmaceutical ni memang sesuatu perkara yang kita start daripada kecil. Saya ingat dengan Puan Rozi, dengan Prof Zahari di CCM dulu. Saya ingat tahun 2008 itulah. 2007 kita start sikit sampailah 2009 kita dah buat dengan pelibatan MPRA juga dulu disebut sebagai BPFK kan. Jadi akhirnya dapat disebut sebagai standard halal pharmaceutical.